Okay, good evening. Selamat petang semua. So, minggu ini kita akan tumpukan pada latihan bina ayat dulu. Bagaimana kita membina ayat-ayat yang bagus, berpandukan kata-kata kerja yang penting. Okay, ini seminar saya. Seminar jam 4:56 sebelum COVID-19. Sekarang dah banyak tahun saya tak buat seminar. Okay, mungkin kita buat selepas ini. Mereka ni pun semua dah masuk dalam tingkatan 4, 3 ataupun 4 sekarang. Okey, hari ini latihan bina ayat kita yang bersesuaian untuk murid-murid tahun 4, 5 dan 6. Dalam bina ayat kamu kena kenal, okey ini kena tulis keluarkan buku kamu. Keluarkan buku kamu, kamu kena kenal apa yang saya kenali sebagai ways of saying things. You have to know the proper way of saying things in BM. Okay, the right word. You must use the right word when you are writing your ayat, perenggan dan juga karangan kamu. Okay, nombor 1. Apakah kata kerja yang sesuai untuk gambar ini? Kamu tengok image ataupun gambar ni, kamu teka dulu apakah kata kerja yang sesuai. Menunggang. Untuk kuda, apa kata kerja yang sesuai? Menunggang. Menunggang. Okay, Có kata thì ai ý không? ialah menunggang. Okey, apa maksud menunggang? Riding. Riding. Kan, riding a horse. Jadi kamu juga boleh kata menunggang kuda ataupun menunggang basikal. Menunggang kuda ataupun menunggang basikal. Saya bagi ayat contoh. Joyce sempat menunggang kuda ketika mengunjungi pantai di Batu Perigi. Okey, tuliskan. Tuliskan dalam buku kamu. Thấy thì Hai, tuliskan ayat ni dulu. Okey, jadi Joy sempat menunggang kuda ketika mengunjungi pantai di Batu Perigi. Hari itu kita buat karangan tentang Pulau Pinang, lawatan ke Pulau Pinang. Kita ada bincang perkataan Batu Perigi kan. Okey, jadi ini ayat yang pertama. Saya dalam ketika saya ajar ways of saying things, saya mesti wajib saya akan beri image, gambar. Lepas tu kata kerja yang tepat yang biasanya menggunakan imbuhan menunggang. Saya bagi maksudnya dan saya bagi ayat contoh. Okey. Jadi 1 informasi ialah gambar, 2 perkataan, 3 maksud, 4 ayat contoh. 4 information enters your brain. Dan apabila kita recall ini dalam kelas-kelas yang akan datang, kamu tak akan lupa sampai bila-bila pun kamu tahu maksud perkataan ini dan penggunaannya yang tepat. Okey, semua dah salin We go to the next plot. Batu Perigi tengok mesti huruf besar. Menunggang double G. Semua ni kamu kena sensitif. Double G, menunggang. Okey, kita teruskan dengan satu lagi ways of saying things. Satu lagi cara bagaimana sesuatu perkataan itu disebut. Okey. Apa perkataan yang sesuai? Ini sambutan perayaan. So, what do you think is the best word? merayakan. Menyambut. Menyambut, merayakan. Okey, boleh menyambut, merayakan, boleh. Perkataan yang lebih tinggi ialah meraikan. Okey, kamu patut guna meraikan, ini lebih tinggi daripada merayakan.
Meraihkan samalah maksudnya. Meraihkan maknanya merayakan ataupun menyambut sesuatu perayaan. So, saya bagi ayat contoh. Keluarga kita akan meraihkan sambutan Hari Deepawali tidak lama lagi. Okey, tuliskan ayat contoh. Meraihkan sambutan Hari Deepawali. Deepawali tidak lama lagi ya. Zicheng, are you there? Yes, sir. Sudah tulis? No. Okey, salin dulu. Zicheng, selepas tulis kamu bacakan ayat ini. I'm done, sir. Okey, bacakan. Keluarga ketiga akan meraihkan sambutan Hari Deepawali tidak lama lagi. Okey, bagus. So, kita dah dapat ayat yang kedua. Meraihkan maknanya merayakan. Okey, merayakan sambutan Hari Deepawali. Ataupun perayaan lain macam Hari Raya Puasa, Tahun Baharu Cina dan sebagainya. Okey, satu lagi kita tengok worst ways of saying things. Kata-kata kerja ni kita belajar, satu kita belajar dalam kelas kita, dua kita recall, on and off we recall. Okay, that's why you still remember those words. Okay, kita ada input baharu, kita juga akan recall yang pernah dipelajari. Okay, kalau saya tunjuk gambar ni, kamu patut tahu apakah perkataan ini. Okay, before, after. In English, we say they just modified their kitchen. Okay, they did some renovation, they modified the kitchen. Membaiki. Membaiki, not very good. Menceriakan. Not very good. Menghasilkan. No. Daripada yang lama kepada yang baharu. Rupanya diubah sikit. What is the best way of saying it in the end? Okey, untuk situasi seperti ini, kamu kata modify NBM ialah mengubah suai. Mengubah suai. Mengubah suai maksudnya ialah membuat perubahan. Perubahan daripada yang lama kepada yang baharu lah. Itulah mengubah suai. Okey, ambil ayat contoh salin. Ayat contoh saya, Ibu Sudish merancang untuk mengubah suai bahagian dapur rumah mereka sebelum perayaan Deepawali tahun ini. Biasanya sebelum perayaan, orang suka membuat pengubahsuaian terhadap kawasan-kawasan tertentu dalam rumah mereka seperti dapur, seperti ruang tamu, okey, nak cat rumah, macam-macam lah dibuat nak sambut sesuatu perayaan. Jadi tuliskan ini, the right way of saying it is mengubah suai. Or we say modify in English. So normally it has a before picture and an after picture to show the difference. Okay? Jadi semua kata-kata kerja seperti ini kamu kena kuasai. Ini bukan saja penting untuk bahagian pemahaman pentaksiran darjah 456, juga penting dalam penulisan karangan. Sebab dalam karangan saya selalu minta kamu menulis perkataan-perkataan yang lebih tinggi. Okey? Kan, teacher. Okey, dah siap baca kan? Ibu Sudesh merancang untuk mengubah suai
bahagian dapur rumah mereka sebelum perayaan Deepavali tahun ini. Okey, bagus. Jadi itulah ways of saying things. Kita akan terus belajar bahagian ini kerana kamu perlu menguasai banyak perkataan. Banyak perkataan perlu dikuasai kalau betul-betul kamu nak jawab. Two more words. Okey, cepat tuliskan. Ibu Sudish merancang untuk mengubah suai. See, mengubah suai is actually two words. Mengubah suai. Ubah suai itu dua perkataan. Kalau saya tambah meng, dia masih kekal dua perkataan. Mengubah, tengok ada ruang, ada space. Mengubah suai bahagian dapur rumah mereka sebelum perayaan Deepavali tahun ini. Mestilah rumah mereka. Sebab kamu kata Sudish, Ibu Sudish. Ibu dan Sudish. Jadi mesti rumah mereka. Rumahnya kurang sesuai. Okey, lebih baik kita kata rumah mereka. Okey, itu latihan bina ayat untuk minggu ini.